أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatullahi wa salamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah pada petang ini kita akan kembali meneruskan kajian kita tentang adab bermuamalah dengan Al-Qur'an atau berinteraksi dengan Al-Qur'an daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan daripada Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bisanadil muttasil an masyayikhina ila al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala an fi kitabih At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ila an qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi as-salihin fid darain Allahumma amin. Faslun fi istihbab talabil qira'ati at-thayyibati min hasanis saut. Fasal yang menjelaskan tentang sunnah hukumnya mendengarkan Al-Qur'an daripada seseorang yang mempunyai suara merdu. Ya, kita sunnah mencari seseorang yang membacakan kita ayat suci Al-Qur'an dengan suara yang merdu dan kita yang mendengarnya. Itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk merelaksasi pikiran dan telinga kita, untuk menyantaikan pikiran dan hati kita. Sebab bila mana kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan suara yang merdu, yang syahdu, maka hati kita akan merasa gembira, hati kita akan merasa ringan lah macam itu. Demikian juga pikiran kita. I'lam anna jama'atin minas salafi kanu yatlubuna min ashabil qira'ati bil aswatil hasanah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ramai di antara jamaah ulama salaf yang meminta kepada orang-orang yang mempunyai suara merdu untuk membacakan ke atas mereka Al-Qur'an. Ayyaqra'u wa hum yastami'un. Mereka yang baca lalu para ulama salaf ini mendengarkan. Itu hukumnya sunnah. Ya. Mengundang atau menjemput pelajar-pelajar tahfiz yang suara merdu, sama ada lelaki dan perempuan, bolehlah ya di rumah kita buat jamuan makan untuk mereka, kita dengarkan alunan
Al-Quran, lantunan Al-Quran dan lain sebagainya, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita di Malaysia nih jarang orang dalam dalam program-program pengajian dan lain sebagainya yang dimulakan dengan bacaan Al-Quran. Kalau di Indonesia memang mesti ada bacaan Al-Quran dengan seorang qori, ya. Tiap-tiap ada program atau pengajian, sama ada ke masjid, ke rumah, ataupun di majelis-majelis taklim, mesti ada bacaan Al-Quran 5-7 ayat macam itulah. Itu sunnah hukumnya. Nanti akan dijelaskan beberapa dalil dalam kitab ini insyaallah. Wa hadza muttafaqun 'ala istihbabih, dan ini merupakan kesepakatan para ulama tentang hukum sunnahnya mendengarkan atau menjemput, meminta kepada seorang yang mempunyai suara merdu untuk membacakan Al-Quran kepada kita. Hukumnya sunnah. Wa huwa 'adatul akhyari wal muta'abbidina wa ibadatillah wa ibadillahis salihin. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang mulia, orang-orang terpilih dari kalangan para aulia, wal muta'abbidina wa ibadillahis salihin. Demikian juga ahli ibadah dan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh zaman dahulu itu selalu menjemput atau meminta kepada murid-murid dia atau kepada siapapun yang mempunyai suara merdu, mungkin sahabat dia, mungkin jiran dia, untuk membacakan Al-Quran dan mereka mendengarkannya. Wa huwa sunnatun tsabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu di antara ibadah sunnah yang warid atau sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad shahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, ada hadis sahih yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Qur'an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, wahai Abdullah bin Abbas, bacakanlah ke atasku akan Al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah, kemudian saya berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra alaik, apakah patut saya membaca Al-Quran ke atas dirimu wahai Rasulullah? Wa alaika unzil, padahal Al-Quran itu diturunkan ke atas baginda. Qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya sangat suka, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Nah, ini merupakan suatu sunnah yang selalu diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam keadaan santai, beliau memanggil beberapa orang sahabat untuk, ya, membaca Al-Quran. Atau dalam keadaan mungkin letih, untuk meringankan, untuk merehatkan, ya, fikiran dan akal beliau, ruh beliau panggil para sahabat, mari sini baca Al-Quran dekat saya. Ya, sambil mendengar baginda Rasulullah SAW juga terkadang-kadang sambil menafsirkan ayat itu, bagi tahu penafsiran dia. Dan itulah hal keadaan baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat. Senantiasa majlis yang mereka hadiri, ya, ada menu kerohanian lah. Di mana-mana pun baginda Rasulullah SAW mesti senantiasa mengajar. Dalam perjalanan beliau akan bagi tahu ilmu kepada para sahabat. Tak ada masa untuk rehat baginda Rasulullah SAW. Kalau beliau tak beribadah, maka kalau tak beribadah sama ada solat, membaca Al-Quran, mesti beliau mengajar. Dan mengajar ini merupakan satu di antara amalan rutinity baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Tak kiralah sambil berjalan ke, sambil duduk ke, sambil menunggang kuda ke, beliau senantiasa menyampaikan mutiara-mutiara kenabian kepada para sahabat, dan sahabat menadah. Ya, ada di antara mereka yang menulis, di antaranya adalah Sayyidina Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara sahabat yang menulis sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Dan demikian juga para salafun as-soleh, bila mana mereka melakukan safar atau bermusafir bersama murid-murid, ya, beliau, maka mereka menyampaikan ilmu dalam perjalanan, membaca hadis. Allah, indah sangatlah. Demikian juga salah seorang daripada guru kami, ya, dalam perjalanan tuh iqra, baca, suruh baca. Terkadang-kadang boleh dapat, ya, 5-7 muka surat, masya Allah, alhamdulillah. Macam itu.
Malah ada di antara para salafun as-soleh itu bila mana dia orang sedang buang hajat, qada hajat lah, tak tandas, dia perintah murid dia membaca Al-Quran ke luar tandas, agak jauh sikit lah membaca Al-Quran. Jadi dia orang ini tak nak satu masa pun yang berlalu tanpa ibadah. Sambil buang air besar, ya, buang air besar kat tandas tu, dia dengarlah suara murid dia sedang membaca Al-Quran daripada luar yang agak jauh sikit lah. Masya Allah, luar biasa. Demikian juga baginda Rasulullah SAW meminta Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran ke atas beliau. Ya. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, saya suka ya mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Kemudian saya membacakan ke atas beliau ya, surat An-Nisa, surah An-Nisa, hatta idza ji'tu ila hadhil ayah, sampailah saya kepada satu ayat, yaitu ayat 41 daripada surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimanakah keadaan ketika mana kami mendatangkan bagi setiap umat di akhirat nanti dengan saksi. Ya, dengan saksi umat itu. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan saya memanggil engkau wahai kekasihku Muhammad untuk menjadi saksi kepada mereka semua. Allahu akbar. Qala hasbukal an. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW ketika mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai pada bacaan ayat ke-41, baginda berkata hasbuk al-an, cukup sampai sini aja. Ya. Faltafattu ilaihi, kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya menoleh tengok kepada baginda Rasulullah SAW, fa idza ainahu tazrifan. Ternyata air mata beliau berlinang, menangis gitu kan. Apa yang menyebabkan baginda Rasulullah SAW menangis ketika mana mendengar ayat 41 daripada surat An-Nisa ini? Beliau sedihlah, beliau memikirkan macam mana keadaan umat beliau di akhirat nanti. Itu yang beliau pikirkan, macam mana agar seluruh umat beliau ini selamat dunia akhirat. Beliau senantiasa bermunajat, senantiasa memohon kepada Allah, ummati ya Allah, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ya, senantiasa mendoakan kita. Kita sedang tidur, baginda Rasulullah SAW mendoakan kita. Di alam kubur senantiasa mendoakan kita. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa walaupun baginda Rasulullah SAW telah meninggal dunia, di alam kubur beliau senantiasa mendoakan seluruh umat beliau. Tu'radu alayya a'malukum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di alam kubur setelah aku meninggal nanti, seluruh amal ibadah kalian akan dibentangkan di hadapanku. In wajadtu fihi khairan hamidtullah. Bila mana saya menjumpai catatan amalan kalian itu baik, ibadah dan lain sebagainya, maka aku bersyukur kepada Allah. Saya gembira lah. Tapi bila mana saya menjumpai selain daripada itu, maknanya catatan dosa aja isi dia kan, baginda Rasulullah sedih. Istaghfartullah lakum. Saya memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Luar biasa baginda Rasulullah SAW. Tak pernah melupakan umat beliau walaupun sekelip mata. Kita ini yang tak pandai berterima kasih kepada baginda, tak pandai bersyukur. Baginda Rasulullah SAW tak pernah melupakan kita. Malah ketika mana beliau sedang nazak nak meninggal dunia itu kan, yang terlintas dalam ucapan beliau itu sebelum beliau meninggal, ummati, 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 umatku ya Allah, maksudnya selamatkanlah umatku, sayangilah umatku, ampunilah dosa-dosa umatku. Itulah bukti cinta dan kasih sayang baginda Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Tapi kita ini yang tak pandai berterima kasih, kita yang tak pandai bersyukur. Malah terkadang-kadang kita yang merosakkan perjuangan baginda Rasulullah SAW dengan menzahirkan atau menampilkan Islam yang tak sesuai dengan ajaran baginda. Ya kan? Maknanya kita durhakalah kepada baginda. Baginda mengajar kita untuk tutup aurat, ada pula separuh perempuan kat luar sana yang buka aurat dari golongan kaum muslim. Maknanya dia sedang durhaka kepada baginda. Dia sedang
mengolok-olok baginda. Baginda perintah tutup aurat, dia pula tak tutup aurat. Baginda perintah kita agar kita jujur, dia pula tak jujur. Maknanya kita mengolok-olok seseorang atau seorang insan yang cukup berjasa, sangat berjasa kepada kita. Dan itu dikira sebagai maksiat yang cukup besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, jagalah hati baginda. Jangan sampai baginda Rasulullah SAW kecewa kepada kita. Baginda telah memperjuangkan kita, membela kita, bagi syafaat kepada kita, mendoakan kita, memohonkan ampun ke atas kita. Siang dan malam di alam kubur sana. Kita pula siang dan malam dosa, maksiat, dosa, maksiat, lalai, dosa, maksiat. Na'udzubillah. Tak pandai berterima kasih, itulah dosa besar. Na'udzubillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Warawad Darimi wa ghairuhu bi asanidihim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, demikian juga selain beliau dengan sanad-sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersambung daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala annahu kana yaqulu li Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala sesungguhnya beliau berkata kepada Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala zakkirna rabbana, ingatkan kami akan Tuhan kami. Fayaqra'u indahu, maka Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari kemudian membaca Al-Qur'an di dekat, di samping Sayyidina Umar bin Khattab. Mengapa Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala yang Sayyidina Umar panggil? Sebab beliaulah satu di antara sahabat yang mempunyai suara yang merdu dan juga pernah dipuji dan disanjung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Umar ini ingin mengambil berkat. Bukan setakat nak dengar bacaan Quran yang merdu, yang suara bagus daripada Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari, tetapi juga beliau ingin mengambil keberkatan daripada Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari, sebab beliau pernah dipuji berulang-ulang kali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab suara yang merdu dan suara yang betul-betul membangkitkan semangat dalam beribadah. Wal asaru fi hadza katsiratun ma'rufah, dan asar-asar atau dalil-dalil yang lain berkenaan dengan perkara ini cukup banyak dan telah pun dikenali oleh para ulama. Maknanya sudah masyhur lah. Wa qad mata jama'atu minas salihin bisabab qira'ati man sa'aluhu al-qira'ata wallahu a'lam. Dan sungguh ramai di antara orang-orang soleh meninggal dunia seketika itu, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, daripada orang-orang yang mereka minta agar mereka membaca Al-Quran untuk mereka. Luar biasa. Ramai di antara salafun soleh, sama ada dari golongan para sahabat, para tabi'in, demikian juga tabi'in, yang meninggal dunia ketika mendengarkan Al-Quran. Sebab apa? Menggoncang hati mereka. Dengar tentang azab tuh, seolah-olah neraka itu setakat dicipta untuk diri mereka. Mereka takut sangat kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah mereka meninggal dunia seketika itu juga. Ada juga para salafun saleh bila mana mendengarkan tentang janji Allah, kebahagiaan di akhirat, surga dan lain sebagainya, seketika itu juga mereka meninggal dunia. Sebab apa? Cukup rindu dan cukup berharaplah agar masa itu segera. Subhanallah. Itulah tanda kebersihan dan kebeningan pikiran dan hati mereka. Hati yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala macam itu, lembut, dengar bacaan Al-Qur'an menangis kan. Ya. Dengar bacaan Al-Qur'an gemetar, malah ada yang pingsan, malah ada yang meninggal dunia. Kalau kita ini dengar bacaan Al-Qur'an ayat tentang azab, kita pula gelap. Kita pula tersenyum-senyum. Seolah-olahnya kita mengolok-olok bacaan Al-Quran itu. Na'udzubillah. Wa qad istahabba ba'dul ulama'i ay yustaftaha majlisu hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuhtama bi qira'ati qari'in hasanis saut ma tayassara minal Qur'an. Dan sungguh para ulama, separuh ulama menyunnahkan atau mensunnahkan, menganggap sunnah memulakan majlis bacaan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhatamkan atau khataman daripada bacaan hadis-hadis tersebut dengan bacaan Al-Qur'an dari seseorang
yang suaranya merdu, ya, beberapa ayat daripada Al-Quran. Maknanya setiap nak buka majelis hadis, maka dimulakan dulu dengan bacaan Al-Quran, ya, dari seseorang yang bersuara merdu. Nanti bila mana nak buat khataman bacaan hadis tu, mengaji hadis, maka ditutup dengan bacaan Al-Quran. Dan itu merupakan sunnatan hasanah yang diwariskan oleh para ulama salafun saleh kepada kita. Dimulakan dengan Al-Quran dan disudahi atau diakhirkan dengan Al-Quran. Bukan dengan musik-musik dangdut. Ya, terkadang di Indonesia lah ini ada gotong royong misal di masjid. Ya, nak kemas-kemas masjid, nak gotong royong lah, ada nak buat pembinaan masjid misal. Lagu hiburan dia lagu dangdut. Oh, itu memang teruk sangat lah. Tapi itu di kampung-kampung. Masyarakat yang jahil tak seberapa paham tentang apa dia hukum hakam. Membina masjid dengan iringan musik dangdut. Goyang dumang pula tuh. Na'udzubillah. Ada juga memanglah lagu dia tuh lagu Arab, tapi lirik atau isi kandungan daripada lirik lagu Arab itu sebenarnya sedang bercerita tentang benda-benda tak elok lah, cinta, tentang sesuatu yang terkadang-kadang tuh membangkitkan syahwat. Tetapi sebab masyarakat kita, masyarakat awam jahil tak paham bahasa Arab, ingatkan itu adalah nasihat-nasihat keagamaan. Walaupun isi dia itu tentang cinta kepada manusia, kepada lelaki, perempuan kan. Ya, ingatkan dia orang menyangka bahwa itu adalah nasyid sebab menggunakan bahasa Arab. Ya, pada suatu masa itu ada gotong royong. Lagu dia lagu Arab lah, tapi lagu tentang percintaan antara lelaki dan perempuan. Kebetulan ada seorang Arab, syekh lah, yang datang ke tempat pengajian tuh, terkejut dan beliau marah. Ya. Ketika mana beliau marah dan terkejut itu, masyarakat tak seberapa paham lagi, kecuali setelah beliau jelaskan. Kata beliau, orang ni niat nak datang mengaji ke masjid pula, daripada jauh pula. Tapi kenapa pula pengajian ini diiringi dengan musik lagu-lagu yang tak betul macam ni? Ya, masyarakat barulah tersedar. Tak betul. Ada yang tanya, tak betul macam mana, Syekh? Ya, lalu kemudian Syekh itu cakap, ingatkan seluruh lagu-lagu berbahasa Arab itu nasyid ya, macam nasyid ya. Ya. Malah terkadang isi dia tentang perkara-perkara yang tak betul lah macam itu. Ya, barulah masyarakat faham. Itulah mangsa kepada kejahilan. Ya kan, korban kejahilan. Para ulama kata, ya, almar'u adu ma jahil. Seseorang itu akan senantiasa menjadi mangsa kejahilan dia. Bila mana seorang jahil, maka dia akan dipermalukan oleh kejahilan itu, seperti mana yang berlaku tadi. Nah, oleh sebab itu sunnah memulakan suatu program atau kegiatan, ya, dengan bacaan Al-Quran dan diakhiri dengan bacaan Al-Quran. Sunnah hukumnya. Thumma innahu yanbaghi lil qari'i fi hadhihi al-mawatin ay yaqra'a ma yaliqu bil majlis. Kemudian bagi seorang yang membaca Al-Quran di beberapa program atau beberapa kegiatan ini, maka hendaklah dia membaca Al-Quran atau membaca ayat-ayat yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan program itu. Wa yunasibu, dan munasabah, sesuailah, bersesuaian. Jangan pula kita sedang menghadiri program takziah misal. Takziah kan, orang kematian. Ayat yang dibaca pula tentang perkawinan. Ya kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini orang sedang meninggal dunia lah ini. Bacalah ayat tentang kematian, tentang peringatan ya untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Demikian juga ya walimatul urus misal. Ya, pengantenan lah kalau dalam bahasa Indonesia. Ayat yang dibaca pula ayat tentang kematian. Ya kan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misal, tak munasabah, tak sesuai lah. Jadi bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang qari dalam suatu majlis khas tu kena bersesuaian, ada munasabah. Wa an takuna qira'atuhu fi ayatil khaufi war raja, dan hendaklah bacaan Al-Quran itu berkenaan dengan ayat-ayat yang
menggalakkan ya tentang ya rasa takut kepada Allah, ya semangat untuk mencari ridha Allah, wal mawaizi, demikian juga nasihat-nasihat yang lain, wat tazhidi fid dunya, dan mengajak kepada kezuhudan terhadap dunia, wat targhibi fil akhirah, dan memotivasi kita untuk melakukan amal untuk persiapan akhirat kita, wat ta'ahubilah, demikian juga ya yang menimbulkan kesukaan kita untuk beramal ya demi akhirat. Wa qasril amal, dan juga memperingatkan kepada kita agar tidak panjang angan-angan, wa makarimil akhlaq, dan juga berkenaan dengan nasihat-nasihat tentang akhlak yang mulia. Itulah beberapa pilihan ayat yang kita kena baca mengikut keadaan program majelis lah. Kalau tentang kematian, bacalah tentang ayat-ayat kematian, peringatan untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Kalau walimatul urus, ya bacalah semangat untuk ya menikah macam itu. Ya, kalau misal di hadapan orang yang banyak hutang, bacalah tentang ayat-ayat hutang itu agar dia segera membayar hutang macam itu kan. Ya. Kalau di hadapan budak-budak kecil, ya bagilah ayat yang memotivasi mereka untuk rajin belajar, untuk berbakti kepada ibu dan ayah, macam tuh. Jadi seorang qori ini kena faham juga tentang isi kandungan Al-Quran tuh. Jangan suka-suka hati nak baca Quran, ikut selera dia, tak meraihkan hal keadaan masyarakat yang dengar bacaan Al-Quran dia. Nah, bagi para qori, saya ingatkan kepada para qori ini, sebelum baca Al-Quran tuh tanya dulu pada ustaz, ini program tentang ya program takziah ini ustaz, ya ayat yang sesuai yang saya nak baca ini ayat mana? Bagi tahulah, tanyalah kepada ustaz, kepada para ulama, kepada tok guru. Faslun yang bagi lil qari'i idza ibtada'a min wasati surati aw waqafa ala ghairi akhiriha ay yabtadi'a min awwalil kalamil murtabiti ba'duhu bi ba'din. Ya. Hendaklah bagi pembaca Al-Quran bila mana dia memulakan bacaan Quran daripada pertengahan surah ataupun dia berhenti pada ayat atau tempat wakaf, ya, yang bukan berada pada akhir surah, maknanya berhenti ke tengah-tengah macam itu. Ayyabtadi'a min awwalil kalamil murtabiti ba'duhu bi ba'din. Hendaklah dia memulakan, bila mana nak memulakan semula bacaan Al-Quran itu, dia kena pilih dan pastikan bahwa ini merupakan ayat yang dia nak baca ini merupakan ayat yang menjadi mula atau permulaan daripada kisah dalam ayat itu, sehingga ada hubung kait antara ayat yang dia baca ini dengan ayat yang dia akan baca. Boleh paham? Dia kena faham tentang wakaf dan ibtida, istilah dia. Ya. Tak mana dia layak untuk memulakan bacaan dan wakaf tak mana. Dia kena faham tuh. Jangan pula dia bercerita tentang dia membaca Al-Quran yang yang dimulakan dengan pertanyaan dan dia berhenti ke situ, sadaqallahul azim, tanpa membaca jawaban daripada pertanyaan itu. Contoh misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir," dan mereka bertanya kepadamu wahai kekasihku Muhammad tentang hukum hakam khamar dan ya, berjudi. Berhenti kat situ, sadaqallahul azim. Tak sesuai lah, kena teruskan. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Nak bagi tahulah bahwa sesungguhnya ya, minum khamar dan berjudi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Walaupun di situ ada munafaat, tetapi mudaratnya lagi besar dibandingkan munafaatnya. Macam itu. Jangan suka-suka hati. Jadi ada aturan dia, dan itu merupakan bahagian daripada adab yang kita kena raikan, yang kita kena jaga dengan betul. Ya, jadi kalau boleh para qori ini adalah orang yang betul-betul faham juga lah hukum hakam. Ya, faham tentang penafsiran Al-Quran, agar bacaan Al-Quran itu memang menyentuh ya, hati kita kan. Kalau di Mesir itu para guru-guru kami yang menjadi qori itu memang para mufassirin, pakar qiraat dan lain sebagainya. Kalau kita bolehlah, kalaupun bukan pakar qiraat, sekurang-kurangnya dia tahulah ya, dia bermula daripada ayat yang mana dan ya, berakhir pada ayat yang mana, macam itu. Demikian juga bila mana dia membaca tentang ayat
yang menceritakan tentang akhirat, tentang seksa, dia kena tukar lagu dia itu, irama dia kena tukar dengan lagu yang sedih. Jangan pula bercerita tentang neraka tetapi dengan irama yang sukaria. Oh, tak sesuai lah. Ya, kena sesuaikanlah keadaan itu. Wa kadzalika idza waqafa ay yaqifa 'ala al-kalamil murtabit. Demikian juga bila mana dia nak berwakaf, maka dia kena berwakaf di suatu ayat yang hubungan antara ayat tersebut dengan ayat yang lainnya telah selesai. Maknanya sempurnalah pembahasan tentang ayat itu, jangan setengah-setengah. Macam itu. Wa inda intihail kalam, dan ya, setelah kalam atau ayat itu sempurna, jangan pula berhenti di pertengahan. Wala yataqayyadu fil ibtida'i wala fil waqfi bil ajza wal ahzab wal a'syar. Dan dia tak payahlah untuk membatasi diri mengikut dalam berhenti, ya, dalam berhenti ketika membaca Al-Qur'an mengikut batasan juzuk. Ya, tak semestinya penghujung daripada juzuk itu merupakan penghujung daripada ayat yang membahas tentang suatu perkara. Contoh misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Ini merupakan penghujung daripada juzuk yang ke-6 daripada suratul Maidah. Penghujung dia macam itu. Ya, penghujung dia. Tapi ternyata penghujung daripada suratul Maidah, daripada juzuk yang ke-6 ini dari suratul Maidah, itu merupakan awal daripada pembahasan baru. Pembahasan barulah macam itu. Manakala awal daripada juzuk yang ke-7, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum, itu bukan merupakan awal daripada pembahasan baru dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi kebanyakan orang membaca Al-Qur'an pada juzuk yang ke-6 itu diakhirkan atau disudahi dengan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Itu tak betul. Ya, itu tak betul, sebab itu merupakan permulaan daripada pembahasan baru dalam Al-Qur'an walaupun berada pada ayat terakhir dari juzuk yang ke-6 nak masuk ke juzuk yang ke-7. Kalau boleh bacalah, berhentilah sebelum ayat penghujung daripada satu ayat penghujung daripada juzuk yang ke-6 itu. Jangan baca la tajidanna asyaddan nas. Berhenti kat situ sebelum membaca ayat itu. Walaupun masih ada berbaki satu ayat sebelum nak masuk ke juzuk yang ke-7. Macam itu. Ya. Tapi kalau sekiranya dia nak baca juga la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku, dia kena baca terus sampailah pada pembahasan yang sempurna tentang ya cerita atau tentang hukum hakam itu. Jangan berhenti kat tengah. Ya, sebab itu akan memang tak haram pun tetapi kurang beradab lah, kurang beradab. Demikian juga jangan dia berhenti setakat mengikut al-ahzab. Al-ahzab itu kan ada hizib-hizib kan dalam Al-Qur'an itu, ada tulisan dia hizbun. Ya, batasan-batasan. Tak semestinya kita berhenti kat situ, tapi kita kena tengoklah konteks ayat dia, adakah pada hizib ini dah sempurna dah pembahasan daripada ayat-ayat yang disebutkan tadi ataupun belum. Demikian juga wal a'syar atau 1/10 ya dari setiap surah, dari setiap juzuk kan ada batasan-batasan kan letak. Ya, para ulama letak kat tepi Al-Qur'an itu kan, tepi mushaf itu. Jangan kita tertumpu pada batasan-batasan itu. Akan tetapi kita kena pastikan bahwa bacaan kita ini, kita nak wakaf, kita nak berhenti, dah sempurna dah pembahasan tentang suatu tajuk, tentang tajuk lah macam tu. Fa innaha qad takunu fi wasatil kalamil murtabiti bil kalami kal juz'il ladzi fi qoulihi ta'ala. Karena terkadang-kadang sesungguhnya bila mana dia berhenti kat situ ternyata ayat tu masih berhubung kait dengan ayat seterusnya. Ya kan? Contoh misal kata beliau dalam juzuk ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubari'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu." Ini merupakan awal daripada juzuk yang ke-13 surah Yusuf. Manakala walaupun ayat ini merupakan permulaan daripada juzuk yang ke-13 daripada surah Yusuf, tetapi sebenarnya dia masih ada hubung kait dengan ayat sebelum tu, penghujung daripada juzuk yang ke-12. Maknanya dia tak boleh berhenti kat situ, dia kena teruskan dulu. Lepas tu bila mana perbincangan tentang satu tajuk ya
dalam ayat itu dah habis dah, barulah dia wakaf kasih. Demikian juga wal muhsanatu minan nisa, juzuk yang kelima, permulaan daripada juzuk yang kelima. Permulaan daripada juzuk yang kelima dengan penghujung daripada juzuk yang keempat itu merupakan ayat yang masih berhubung kait. Tak boleh kita berhenti pada penghujung juzuk yang keempat aja. Kita kena teruskan dulu ya, di awal di awal juzuk yang kelima, lepas itu barulah kita cari ya, di mana tempat wakaf yang sesuai. Demikian juga wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli, juzuk yang ke-19 kalau tak silap, ini juga sama. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin dalam surah Yasin, ya ilaihi raddu ilmu sa'ah dalam surah Fussilat. Demikian juga wa badalahum sayyi'atu ma amilu dalam surah Zumar. Demikian juga ayat yang lain wa qala fama khatubukum ayyuhal mursalun dalam surah Az-Zariyat. Wa kadzalikal ahzab wa qawlihi ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Demikian juga batasan-batasan hizib seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat yang berada pada muka surat ke-10, penghujung daripada muka surat ke-10 pada juzuk yang kedua dan permulaan pada muka surat ya ke-11 dalam juzuk yang kedua. Nah, kita kena sambung tuh sebab pembahasan dia sama. Wa qali ta'ala qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat ke-15. Ya, dan seterusnya. Fa kullu hadza wa shibhuhu yang bagi alla yubtada'a bihi wa la yuqaf 'alaihi. Ya, dan semua ini dan semisalnya maka hendaklah tidak berhenti kat situ dan juga tidak memulakan kat situ. Ya, jangan berhenti kat situ dan jangan juga memulakan pada ayat-ayat itu sebab itu adalah pertengahan daripada suatu tajuk pembahasan dalam Al-Quran. Kita kena mulakan daripada awal. Cari dulu awal tajuk dia. Ya, setiap surah itu kan ada tajuk-tajuk khas kan. Ini bercerita tentang infak misal. Ada beberapa ayat. Infak habis dah, lepas itu masuk kepada pembahasan yang lain. Misal tentang talak, misal tentang jual beli dan lain sebagainya. Kita kena faham. Dan kalau sekarang senang je. Sebab Al-Quran terjemah ni dia dah letak tajuk-tajuk khas kan, tajuk-tajuk masing-masing pembahasan tu. Ini berbicara tentang hukum ni, ayat dia sampai sini. Nah, kita berhenti sampai situlah. Alhamdulillah sekarang senang. Terjemah Al-Quran tu dah letak ya, siap tajuk dan penafsiran ringkas pula. Lepas tu ada juga tentang pembahasan tajwid kan. Alhamdulillah semakin senanglah kita membaca Al-Quran. Senang itu artinya gampang dalam bahasa Melayu. Allahu Akbar. Fa innahu muta'alliqun bima qablah. Karena sungguhnya ayat-ayat ini mempunyai hubung kait dengan ayat sebelumnya. Wala yaktarul insanu bikasratil fa'ilina lahu minal qurra'il ladzina la yura'una hadhihi al-adab wala yufakkiruna fi hadhihi al-ma'ani. Dan janganlah manusia, ya, seseorang janganlah tertipu, ya, karena banyaknya orang yang melakukan perkara itu daripada para pembaca Al-Quran yang tidak meraihkan adab-adab dalam membaca Al-Quran, demikian juga tidak memikirkan tentang maksud-maksud dan kandungan Al-Quran. Ya, itu. Ini pernah berlaku di zaman Sayyidina Al-Imamun Nawawi. Ramai orang yang pembaca Al-Quran suara merdu, suara luar biasa, tapi tak faham tentang mana tempat yang layak untuk berwakaf dan ibtida. Dia suka-suka hati berhenti, terkadang-kadang berhenti ke tengah ayat. Terkadang-kadang memulakan bacaan itu daripada pertengahan tajuk tentang pembahasan suatu masalah dalam Al-Quran. Dan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tak seberapa paham tentang apa yang dia baca. Dan itu pernah berlaku di zaman Sayyidina Al-Imamun Nawawi radhiyallahu ta'ala. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini. Ramai sangat orang yang baca macam itu. Itulah perlunya kita belajar. Jangan bosan belajar. Jangan bosan belajar. Jangan bosan mengaji. Walaupun kita ngantuk, walaupun kita letih, lelah. Semua orang lelah, semua orang busy, semua orang sibuk. Tapi ya time ngaji itu ngajilah. Kita tak tahu kan. Ya. Moga-moga kita sedang mengaji macam ni, ya, ajal menjemput kita, maka kita mati syahid. Ya, kan dikira mati syahid, tapi moga-moga panjang umur lah. Setelah bertaubat dan beramal soleh yang banyak. Amin. Macam tu. Ya. Jangan bosan. Ya.
Jangan pula cakap, ustaz tuh pula bagi kuliah. Tajuk hari ini mesti sama dengan tajuk hari itu. Dengar, betul, tajuk sama. Esok pula, lusa pula, minggu hadapan pula, dengar ustaz tuh tajuk sama pula. Allahu Akbar, bosan kan? Oh, jangan bosan. Ya, jangan bosan. Sebab kita datang mengaji ini bukan setakat nak dengar tajuk, tetapi kita nak ambil keberkatan. Ilmu itu bila mana senantiasa diulang, dia akan semakin mengakar ya, ke dalam jiwa kita, semakin menjadi tunjang dalam hati kita. Jangan bosan. Ustaz pula kena faham lah juga. Ya, nak bagi kuliah itu kena tanya lah atau imam, ya, atau biro dakwah dia kan tanya, tuan, ustaz yang semalam itu bagi kuliah kat sini tajuk apa? Kalau tajuk misal tentang infak, jangan pula kita bantai dengan tajuk infak. Orang dah tahu dah. Ya, pilih pula tajuk yang lain. Dan saya cadangkan kalau bolehlah kepada EJK Surau kan atau masjid, 1 bulan tuh buat dah tajuk ya, masing-masing ustaz. Masjid dan surau yang kena bagi tajuk kepada ustaz-ustaz itu, agar tajuk itu tak berulang. Nah, ustaz ni tajuk tentang misal tentang silaturahim. Ustaz ni tajuk dia tentang berbakti kepada ibu bapak misalkan. Ustaz ni pula tentang motivasi lah untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Nah, itu lagi cantik, itu lagi oke. Tapi kalau ustaz ni yang bagi kuliah suka-suka hati, tak ada bagi tajuk, tak dibagi tajuk oleh EJK Surau, berulanglah tajuk itu kan. Apatah lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini yang paling selalu berlaku nih. Ustaz ni puasa, esok puasa, subuh puasa, duha puasa. Jamaah tu dah geram juga lah jamaah, ngantuk jamaah. Malah terkadang-kadang itulah yang menyebabkan para jamaah ini malas nak datang dengar kuliah. Sebab apa? Tajuk itu berulang-ulang. Ya, ustaz-ustaz kena faham tuh. Moga-moga ramai ustaz yang dengar kuliah saya, pengajian kita ini. Agar susunlah jadwal itu ustaz-ustaz kan. 1 bulan nih saya punya 10 tajuk. 1 bulan. Iya, 1 bulan sekurang-kurangnya 15 tajuk lah. Atau kalau boleh buat 20 tajuk lah. Ya, untuk persediaan kan. Takut-takut tajuk ini dah ustaz lain dah bawa dah, kita bawa pula tajuk yang lain. Catat kat jadwal tu. Surau ni tajuk dia ni. Surau ni tajuk dia ni. Surau bulan lalu, bulan lepas surau ini tajuk dia ini, saya kena tukar dengan tajuk. Macam tu. Jangan suka-suka hati. Ustaz-ustaz pun moga-moga ramai ustaz yang dengar ni. Kena ada persediaan. Wahai ustaz-ustaz yang terhormat. Saya bukan ustaz, saya pelajar lagi. Saya nak bagi nasihat untuk saya dan ustaz-ustaz. Wahai ustaz-ustaz, ya, kita kena faham-fahamlah harapan masyarakat. Nak bagi kuliah itu kena bagi tajuk yang sesuai dan buat persediaan, persiapanlah kalau dalam bahasa Indonesia. Jangan suka-suka hati nak bagi kuliah berulang. Dalil itu je yang diulang 1000 kali. Allahu Akbar. Kesianlah jamaah kita yang datang daripada jauh, ya kan? Niat nak menambah ilmu tapi terkadang malas jamaah itu datang. Ya, kita kena faham lah. Moga-moga ramai ustaz yang dengar. Bukan saya marah, saya nak bagi nasihat aja, bagi cadangan aja. Demikian juga kalau boleh EJK Surau ini dan masjid kena tegas. Ustaz tak boleh bawa tajuk ini, cancel. Kami orang akan cari ustaz yang lain. Kena garang sikit. Jangan pula segan. Ustaz ni ustaz yang famous nih, ustaz yang banyak ramai ramai jamaah nih. Kalau kita tolak, kalau kita cancel nanti jamaah dia marah kepada ini bukan masalah jamaah atau apa, ini masalah kewajiban kita juga lah nak bagi ilmu kepada jamaah kita kan. Kita kena letak jadwal dan tajuk sekali. Jadwal ustaz hari ini, tolong ustaz bawa tajuk tentang 10 Zulhijjah misal. Jangan bawa yang lain ustaz. Yang esok pula tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Macam tu. Kena tegas wahai EJK masjid dan surau. Wal yumtasil ma rawahu Al-Hakimu Abu Abdillah bi isnadihi anis Sayyidil Jalilil Fudail ibn Iyad radhiyallahu taala anhu. Dan hendaklah diamalkan
Ya, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdillah dengan sanadnya yang bersambung kepada seorang tabi'in yang mulia, yaitu Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu taala an. Beliau berkata, la tastauhish ya turuqal huda liqillati ahliha. Kamu jangan merasa kesepian ketika mana melalui jalan hidayah itu walaupun tak ramai pengikutnya. Nah, ini pengajaran untuk kita. Terkadang kita ini jamaah, kita suka pengajian yang ramai, jamaah yang mendengarkan. Walaupun terkadang pengajian itu pengajian yang tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, tidak menambah keilmuan kita. Ya kan? Kalau tengok, Ustaz tuh hadir gak? Alhamdulillah hadir. Jamaah ramai kata? Ramai, tapi ya setakat tok imam, tok Bilal dan 20 tiang masjid itu aja jamaah dia. Oh, patutlah, tak payahlah datang surau, tak payahlah datang masjid. Saya tunggu ustaz yang famous tuh. Nanti kalau dia datang, barulah saya datang. Oh, na'udzubillah, ya tak boleh. Ya tak boleh buat macam itu. Ya, kita kena cari pengajian yang betul-betul menambah rasa takut kita kepada Allah, kefahaman kita tentang agama, dan juga rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah seorang ke dua orang ke jamaah dia, itu yang kita cari. Ustaz macam itu yang kita cari. Saya teringat kisah daripada Sayyidi Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Pada masa itu beliau bagi ceramah lah kat masjid. Ya, pada masa itu Sayyidina Ali karamallahu wajah masih lagi hayat, masih lagi hidup. Sayyidina Ali lalu kat masjid itu, ya, dengar, siapa yang bagi kuliah tu? Kata beliau, itu adalah seorang pemuda belia yang masih muda lagi, umur masih belasan tahun lagi. Nama dia Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, Masya Allah, kata beliau, pemuda macam inilah yang layak untuk bagi kuliah di masjid-masjid. Sebab apa? Ya, memberikan pengajian yang betul-betul bernas, betul-betul ya berkualiti, mengajak orang untuk takut kepada Allah, cinta kepada Allah, zuhud kepada dunia. Kata beliau, inilah orang yang berhak dan layak untuk menjadi penceramah. Kata beliau, istilah kita penceramah lah. Tengok jamaah dia, tak ramai pun. Tapi ternyata yang dihargai dan yang diakui oleh Sayyidina Ali itu adalah ya, isi kandungan daripada ceramah yang disampaikan. Kalau setakat bagi ceramah tentang tajuk-tajuk yang kita dah ribu-ribu kali dengar, lepas tu ada gelak-gelak sikit, ada lucu-lucu sikit, aduh, rugilah kita. Ya, rugilah kalau sekiranya masih ada majelis yang lagi oke dibandingkan itu kan. Kita cari yang lebih oke. Tapi selalunya jamaah kita ini, selera kita ini selera budak-budak kecil lah istilah saya. Kita suka ustaz yang pandai buat lawak. Kalau boleh mengocok perut kita itu sampai betul-betul kita tertawa. Kalau boleh sampai pengsan lah macam itu. Itu yang kita cari. Oh, itu salah. Itu cara yang tak betul. Malah itu bercanggah dengan syariat. Ya. Kita digalakan untuk hadir ke majelis ya, yang menambah khusyuk kita, menambah tawadhu kita, menambah rasa takut kita kepada Allah. Walaupun memang dibenarkan juga untuk buat satu ya penyampaian yang lucu, tapi janganlah sampai melampau sangat kan, yang menyebabkan masyarakat dan jamaah itu tertawa sampai terkadang-kadang ada yang perut dia sakit. Jangan buat macam tu. Ya, itu sangat dibenci oleh syariat, sangat dibenci oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi itulah yang selalu dicari dan diminati oleh masyarakat kita. Na'udzubillah. Kita kena jaga adab. Allahu Akbar. Wala taqtarranna bikasratil halikin, dan jangan kamu tertipu dengan ramainya orang-orang yang rosak, orang-orang yang binasa, ya, sebab lalai daripada melalui jalan hidayah itu. Ya, kan kebanyakan orang yang mendapatkan hidayah dibandingkan orang yang tak mendapatkan hidayah, kan lagi ramai orang yang tidak mendapatkan hidayah kan. Jangan pula kita tergoda, kita terpengaruh dengan kehidupan mereka sebab tak ramai orang yang melalui jalan hidayah itu. Jangan buat macam itu. Walaupun 1-2 orang yang melalui jalan hidayah itu, kita ikut yang itu.
Sebab itulah yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setakat seorang saja. Wala yadurruka qillatus salikin, dan janganlah membuatmu mudarat ya sedikitnya orang-orang yang melalui jalan itu. Walaupun sedikit ya, jalan bersama dia, walaupun seorang dua orang, tak ada masalah. Sikit lagi insyaallah. Walihadzal makna qala ulama, dengan makna inilah para ulama berkata, qira'atu suratin qasiratin bikamaliha afdalu min qira'ati ba'di suratin tawilatin biqadri qasirah. Ya, para ulama berkata, dengan demikianlah bahwa membaca surah yang pendek dengan sempurna, membaca sampai habis, itu lebih afdal dibandingkan membaca separuh daripada surah yang panjang. Separuh aja kita baca. Ya, misal kata Suratul Baqarah. Suratul Baqarah itu 2 juzuk setengah kan. Kalau kita nak bandingkan dan membaca surah Al-Waqiah yang setakat 3 muka surat, 4 muka surat itu, maka membaca Suratul Waqiah itu lebih afdal. Itu bagi orang awam. Tetapi bagi penghafaz Al-Quran, dia kena baca secara tersusun. Sebab dia mempunyai kewajiban untuk murajaah, untuk ulang kaji hafazan dia kan, untuk mengulang hafazan dia. Jangan pula dia pilih-pilih surah-surah yang pendek. Surah-surah panjang tak baca pula. Hilanglah baca dia lupalah hafazan dia. Jadi mengikut keadaan seseorang. Bila mana dia penghafaz Al-Quran, maka dia kena baca secara tersusun, berurutan. Adapun misal dia bukan penghafaz Al-Quran tetapi bacaan dia lancar dan bacaan dia memang banyaklah tiap-tiap hari, maka dia disunahkan untuk memulakan daripada awal sampailah kepada penghujung daripada juzuk yang ke-30 secara tersusun mengikut keadaan. Fa innahu qad yakhfa al-irtibatu ala ba'dhin nasi fi ba'dil ahwal, karena sungguhnya terkadang-kadang ya ramai orang yang tidak mengetahui hubung kait antara satu ayat ini dengan ayat yang lain padahal hal keadaan yang tertentu. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah bin Abi al-Huzaili at-Tabi'i al-ma'ruf, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abi al-Huzaili, seorang tabi'in yang ma'ruf, yang masyhur, radhiyallahu taala anhu anil jami'. Beliau berkata, kanu yakrahuna ay yaqra'u ba'dal ayati wa yatruku ba'daha. Para ulama salafun saleh tak suka ya, kepada seseorang yang membaca Al-Quran, membaca satu ayat, dia baca separuh dan dia tinggalkan separuh. Maknanya kena baca sampai habis. Ya, terutama ayat-ayat yang panjang. Ya. Contoh misal ayat yang paling panjang dalam Al-Quran yang berada pada suratul Al-Baqarah juzuk yang ketiga itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, itu kan. Jangan baca separuh aja, kena baca sampai habis. Satu muka surat. Ya. Kalau baca separuh bukan tak boleh tetapi makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu yang boleh kita baca pada petang ini. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga kita istiqomah ya, dalam mengikuti pengajian ini, demikian juga istiqomah dalam melakukan kebaikan. Allahumma amin. Yaumul Arbi'a. Sekian, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.